Pengertian perubahan. Terdapat 4 panel yang menerangkan mengenai pengertian perubahan. Tetapi secara rumusan, perubahan ialah suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap menjadi status bersifat dinamik. Menurut Kamus Dewan 2005, pengertian perubahan ialah proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum sekolah sedia ada dengan mengambil kira keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum. Menurut Sullivan dan Dekker 2001, perubahan ialah proses membuat sesuatu yang berbeza dari sebelumnya. Menurut Atkinson 1987, perubahan ialah kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang yang berbeza dengan keadaan sebelumnya. Yang terakhir, menurut Brodston 1978, perubahan ialah proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Pengertian inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum ialah penghasilan baru berbentuk maujud, pemikiran berdasarkan proses penyusunan semula menggunakan unsur sedia ada serta terjelma sebagai unik, memudahkan dan bernilai. Menurut Rogers 1975, inovasi kurikulum ialah idea, amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Menurut Spencer 1994, inovasi kurikulum ialah sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh seorang individu. Pada 2001, Sufyan Hussein mengatakan inovasi kurikulum ialah pembaharuan, modifikasi atau membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi cita rasa tertentu atau memenuhi pasaran tertentu. Baiklah, mari kita lihat kronologi revolusi komputer yang berlaku dari zaman ke zaman. Berikut merupakan gambaran revolusi inovasi yang berlaku terhadap teknologi komputer. Seterusnya, mari kita lihat pula bentuk perubahan dan inovasi kurikulum dalam bilik darjah. Bentuk perubahan dan inovasi. Bentuk perubahan dan inovasi merangkumi 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah idea, diikuti dengan kaedah dan bahan. Dari sudut idea adalah KPAD, PAK 21 dan juga kurikulum berasas standard. KPAD ialah keupayaan murid-murid untuk mengaplikasikan kebolehan kognitif pada aras tinggi yang mencakupi kebolehan-kebolehan mereka dalam membuat penanggulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan mencipta sesuatu. Manakala PAK 21 bagi PAK 21 ialah dengan menerapkan beberapa elemen seperti komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif serta mengaplikasikan nilai murni dan etika. Selain itu, kurikulum berasas standard yang diperkenalkan seperti KSSR, KSSM merupakan satu idea besar ke arah mencapai hasrat Falsafah Pendidikan dan Kebahasaan iaitu FPK. Kedua adalah inovasi dari segi kaedah pembelajaran, iaitu dengan melibatkan kepada perbincangan salah dua hala, pembelajaran atas talian dan juga game-based learning. Inovasi yang ketiga adalah terhadap bahan pengajaran. Bahan-bahan ini adalah berfungsi sebagai bahan bantu belajar iaitu BBB bagi membantu guru untuk menyampaikan pengisian pembelajaran secara interaktif dan efektif. Persoalan, apakah perbezaan antara inovasi kurikulum dengan perubahan kurikulum? Inovasi merupakan proses peningkatan penerusi idea baru, kaedah baru dan bahan baru yang digunakan dan mencetuskan kejayaan. Inovasi terbagi kepada 2 bahagian,
iaitu bahagian pertama ialah sesuatu yang baru, bahagian kedua ialah mesti mengubah sesuatu dalam konteks keseluruhan atau sebahagian dari outcomes, proses atau struktur yang membentuk kepada penyelesaian masalah. Dalam konteks sekolah inovasi dibungkai dengan performance dan peningkatan efisiensi, produktiviti, kualiti, kompetitif dan lain-lain. Perubahan ialah mencipta satu dimensi baru terhadap kecemerlangan individu atau organisasi. Di sini dapat lihat ada dua gambar berkaitan dengan inovasi kurikulum dan juga perubahan kurikulum. Inovasi kurikulum adalah guru mengajar mata pelajaran dengan cara atau aktiviti yang baru. Manakala bagi perubahan kurikulum ialah untuk memberikan kesan kepada mata pelajaran yang akan diajar. Perubahan dalam amalan pelaksanaan kurikulum didik darjah. Bagi amalan pembelajaran sedia ada, iaitu murid bergantung pada guru. Murid juga memberi jawapan atas rendah, bekerja perseorangan dan juga pasif. Dan proses ini, perubahan ini berlaku sehinggalah menjadi kepada amalan pembelajaran pelestari, iaitu lebih terarahkan diri, murid memberikan jawapan atas tinggi, bekerja dalam kooperatif dan kolaboratif serta mempunyai interaktif yang aktif. Ini merupakan proses perubahan dan inovasi kurikulum didik darjah. Pertama, why, iaitu keperluan. Kenapa kita perlu buat perubahan? Kenapa sekarang? Kedua, what, iaitu visi. Apakah tujuan kita? Apakah keadaan masa hadapan yang diinginkan? Apakah risiko untuk mencapai keadaan masa hadapan? Ketiga, who, iaitu stakeholder. Siapakah yang akan dapat kesan dengan perubahan tersebut? Siapakah pihak yang akan beli atau gunakan? Yang keempat dan terakhir, iaitu how, iaitu pelaksanaan. Bagaimana untuk melaksanakan perubahan? Bagaimana untuk menyampaikan perubahan? Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perubahan dan inovasi. Yang pertama, environment iaitu persekitaran. Yang kedua, resource iaitu sumber. Yang ketiga, involvement, penglibatan. Yang keempat, communication iaitu komunikasi. Dan yang kelima, kreatif. Faktor yang pertama adalah faktor environment. Persekitaran yang kondusif dalam merangsang kelakuan pembelajaran dan maklum balas serta persepsi guru dan murid-murid tentang pengalaman mereka di sekolah. Persekitaran yang baik mampu menjana sikap positif, tahap minat serta semangat untuk terus berada dalam mood untuk melaksanakan perubahan dan inovasi. Faktor yang kedua adalah resource yang mana boleh berubah mengikut kesesuaian dan perubahan semasa. Sumber yang digunakan oleh guru dalam penyampaian pelajaran kepada murid dengan menggunakan teknologi baharu seperti video, internet dan sebagainya. Perubahan ini dapat meningkatkan produktiviti dalam pembelajaran. Perubahan dan inovasi ini melibatkan banyak pihak dalam membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pihak yang terlibat adalah guru iaitu sebagai tunjang dalam pelaksanaan pendidikan, murid sebagai tumpuan utama dalam bidang pendidikan, kurikulum dan masyarakat yang selalu menyalurkan bantuan seperti idea, kewangan dan tenaga untuk melakukan sesuatu perubahan dan inovasi di sekolah. Komunikasi yang berkesan berlaku apabila penyampaian maklumat dari satu sumber kepada penerima mencapai suatu persetujuan. Kedua-dua pihak mencapai kesefahaman. Hal ini melibatkan pertukaran idea secara verbal dan non-verbal. Terdapat dua pola komunikasi berkesan dalam mempengaruhi kejayaan sesuatu perubahan dan inovasi, iaitu pola vertikal, komunikasi dengan pihak atasan seperti pengetua sekolah, pegawai pendidikan daerah dan sebagainya. Yang kedua, pola horizontal iaitu mempengaruhi rakan-rakan sejawat,
murid-murid dan ibu bapa untuk bersama melibatkan diri bagi menjayakan sesuatu perubahan dan inovasi yang dilaksanakan. Faktor yang terakhir adalah kreatif. Kreativiti merupakan suatu kebolehan berfikir dan bertindak yang tidak berasaskan logik biasa kerana logik bersifat penilaian judgmental. Paradigma kreatif seseorang melalui elemen kepintaran, pengetahuan, gaya berfikir, personaliti dan motivasi. Tahap penggunaan inovasi. Pada tahun 1992, Edward Roger ada secara jangka mengkaji cara bagaimana sesebuah idea dapat menjadi bersikap dalam sesebuah komuniti. Di dalam kajian, Roger telah mengkategorikan orang kepada 5 kumpulan. Beliau menyatakan setiap kumpulan mempunyai ciri tersendiri untuk menerima sesuatu perubahan dan inovasi mengikut kadar masa yang berbeza. Perintis ini sangat kecil dalam populasinya, tetapi sangat penting kerana mereka inilah orang yang mencetuskan sesuatu perubahan atau inovasi melalui idea, bahan atau keadaan baru untuk dimanfaatkan oleh pemahaman. Golongan ini selalunya seorang yang berani mengambil risiko, kreatif dan berdaya saing. Yang kedua, pengguna awal. Pengguna awal juga kecil kumpulannya, hanya 13.5% daripada populasi. Mereka ini mempunyai tahap kepimpinan dan kemampuan komunikasi yang tinggi. Mereka orang yang terawal dalam penerimaan dan menggunakan sesuatu inovasi yang diperkenalkan oleh perintis dan mereka menyebarkannya kepada tahap kumpulan yang lain. Yang ketiga, majoriti awal. Kumpulan ini selalunya mengambil masa untuk membuat keputusan. Mereka akan memerhati pengalaman orang lain dan hanya akan menerima perubahan atau inovasi sebaik sahaja mereka yakin sesuatu perubahan atau inovasi itu mempunyai faedah kepada mereka. Yang keempat, majoriti lewat. Iaitu majoriti yang membentuk 34% daripada keseluruhan. Mereka ini akan menerima perubahan dan inovasi baru dan selepas ianya diterima pakai secara meluas dan yang terakhir iaitu ketinggalan. Ketinggalan merupakan yang terakhir dalam tahap penerimaan inovasi. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang terakhir menerima sesuatu perubahan atau inovasi. Mereka pada tahap ini memerlukan bukti yang paling banyak sebelum dapat menerima perubahan. Kadang-kadang mereka ini tidak mahu mengikuti perubahan dan inovasi yang diperkenalkan kerana lebih tumpu kepada kaedah tradisional. Mereka beranggapan inovasi adalah tidak penting. Seterusnya, dimensi inovasi iaitu faktor penentu dan cabaran. Faktor penentu dalam kejayaan inovasi merangkumi 5 perkara yang disusun secara vertikal iaitu visi, kemahiran, insentif, sumber dan plan tindakan. Manakala cabaran dalam inovasi pula disusun secara horizontal yang merangkumi permulaan salah, kecewa, perlahan, anxiety, keliru dan berjaya. Inovasi yang dibangunkan tanpa berpaksikan kepada sebuah visi boleh menyebabkan berlakunya kekeliruan dan kegagalan terhadap fungsi sebenar inovasi tersebut disebabkan oleh ketidakselarasan dengan matlamat sebenar yang ingin dicapai. Kemahiran adalah penentu kepada kejayaan inovasi kerana kemahiran dalam inovasi bukan sahaja dapat menjadikan sesuatu aktiviti yang dijalankan menjadi lebih cekap dan mudah, malah dapat menyelesaikan pelbagai masalah atau kebimbangan yang timbul. Insentif seperti anugerah guru inovasi perlu diberikan secara berterusan bagi meningkatkan motivasi dan daya tahan diri seseorang dalam menghasilkan sesuatu inovasi. Kecukupan sumber seperti wang
bahan atau modal manusia juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan sesuatu perubahan inovasi. Pelan tindakan juga penting sebagai penentu kejayaan sesebuah inovasi kerana pelan tindakan berfungsi sebagai panduan dalam menyediakan rangka kerja dalam melaksanakan kurikulum, program atau projek. Seterusnya, kesilapan dalam memulakan sesuatu perubahan inovasi, perasaan kecewa yang timbul apabila menghadapi kegagalan atau halangan, proses menghasilkan inovasi yang perlahan, perasaan kerisauan yang disebabkan oleh kebimbangan melampau atau kurangnya keyakinan diri, kekeliruan dalam menghasilkan sesuatu inovasi, serta kejayaan yang dicapai merupakan antara cabaran dalam pembentukan sebuah inovasi. Kesimpulannya, perubahan gaya hidup dan struktur masyarakat akibat peralihan masa dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan merupakan suatu trend yang pasti akan berlaku. Perubahan ini memerlukan sistem pendidikan yang dinamik yang melahirkan individu serta masyarakat yang lentur, yakni yang dapat berhadapan dengan tekanan dan bersedia untuk mengatasi masalah yang wujud. Umumnya, penglibatan guru dalam proses pelaksanaan inovasi kurikulum di sekolah adalah berbeza-beza.